boleh duk mengata lagi. Hadirin yang dihormati, tu kumpulan yang ketiga ni, rupanya sifat ahli neraka ni kalau jumpa ni suka duk bicara hal orang. Allah tanya, korang ni apa hal pula masuk neraka sakar ni? Kumpulan yang ketiga ni dia kata apa? Kami dulu masa hidup di dunia, bila berjumpa, kami ni kira cerita sembang pasal hal orang je. Jumpa kawan ni, ngata kawan ni. Jumpa kawan ni, ngutuk kawan tu. Tak jumpa depan-depan dalam grup WhatsApp. Lah, grup WhatsApp. Kawan ni tabur satu api, dia tuang lagi minyak, dia bakar lagi besar. Kadang-kadang dalam keluarga, mak bagi satu cerita, korang nak tahu makcik korang tu, makcik tu siapa? Adik dia, mak menekan anak-anak kita. Anak, suami, pakat lawan duk kata dalam grup keluarga. Padahal keluarga sendiri, darah daging sendiri pun boleh duk mengata lagi. Hadirin yang dihormati, tu kumpulan yang ketiga ni, rupanya sifat ahli neraka ni kalau jumpa ni suka duk bicara hal orang. Kalau benda tu tak betul, namanya fitnah. Kalau benda tu betul tapi orang tu tak suka dengar, namanya gosip ataupun mengumpat. Kesimpulannya, conclusion mudahnya, kalau nak sembang hal orang ni, tak payahlah. Tak baloi tuan-tuan, tak baloi sebab apa? Kalau kita tak sempat nak minta maaf kat dia, atau dia tak sempat maafkan kita, mati antara kita, selesainya kat mana? Pada mahsyar je. Tahu mana? Nabi SAW yang beritahu. Antaranya hadis sahih riwayat Imam Tirmizi tentang hadis yang menceritakan tentang orang bankrupt, orang muflis. Tuan-tuan boleh Google tengok macam mana cerita Nabi cerita orang muflis ni, hadis sahih tu. Orang ni datang bawa pahala solat sebab dia ada solat. Dia bawa pahala sedekah sebab dia ada sedekah. Dia bawa pahala zakat, dia bawa pahala kebaikan yang dia buat. Pakat bawa pahala tunjuk ke Allah. Dengan Allah dah selesai, Allah buka untuk makhluk lain, untuk manusia. Apa yang nak tuntut dengan dia ni? Mai satu orang kata, ya Allah, dia hutang aku tak bayar. Mai satu orang dulu dia pernah fitnah aku. Mai satu orang ni dia pernah maki aku, malu aku satu taman. Mai satu orang pula kata, dia ni pernah rosakkan aku, punah rumah tangga dan sebagainya. Kerana puncanya, maka datang demi seorang yang kita pernah buat hal dengan mereka di dunia, yang tak sempat nak selesai dengan bermaafan. Itu yang kita kenal. Kalau kita tak kenal, kita duk cerita hal orang ni, macam mana? Maka ketika itu transaksi dia di sana kelak, bukan maaf mulut verbal ini, satu je Nabi SAW kata, pahala kita bagi kat dia. Nabi sebut gitu. Sebab currency dia waktu tu bukan RM, bukan rupiah. Rupiah pun tak boleh laku kat sini. RM tak laku kat Jakarta. Jakarta pakai rupiah pun ada limit, kita punya kuasa membeli itu pun. Di Bangkok tak laku RM, kena pakai baht. Maknanya duit tu pun ada limit dia punya tempat laku dia. Maka kita bertukar alam. Bila kita mungkin malam nanti kita dicabut nyawa, mungkin subuh esok, wallah alam tak tahu. Tak ada siapa boleh bagi jaminan tu. Bila kita bertukar alam, katalah malam ini, malam esok kita dicabut nyawa, ditukar ke alam barzah. Ketika itu currency kita hanya pahala lah dengan izin Allah. Maka bila di padang mahsyar nanti, berkait dengan hadis yang dikatakan orang muflis tadi tu, waktu tu yang kita pernah duk ainaya orang, kata ke orang, fitnah orang, mengumpat orang, yang kita tak sempat bermaafan itu, tukarnya satu je dengan pahala kita dibagi pada dia, kerana kita duk mengata dia, bagi kat dia aja. Sebab apa? Tak sempat nak bermaafan. Kata Nabi SAW dalam hadis tu, kalau dosa pahala dia, pahala kita ni, orang duk, kita duk kata orang, maki orang, fitnah orang ni, orang pakat main tuntut, dah tak ada apa dah, pahala habis dah, maka dosa orang tu pula kita nak kena ambil. Allahu Akbar. Maka kata Nabi SAW dalam hadis tu, akhir sekali dihumban dalam neraka. Wa na'udzubillah min zalik.